Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 28 Mei bersama saya Khadijah Faisal. Pusingan kedua pemilihan Presiden Turki yang berlangsung hari ini bakal menamatkan debaran. Adakah Recep Tayyip Erdogan menang ataupun tersungkur di tangan pencabar utamanya Kemal Kılıçdaroğlu? Walaupun pusingan pertama menampilkan prestasi cemerlang Erdogan dengan hanya kurang 5% undi, namun kempen 2 minggu sebelum tibanya hari bersejarah ini, situasi nampaknya terlihat sengit. Di sebalik populariti Erdogan, keupayaan Kılıçdaroğlu juga tidak boleh dipandang enteng. Di saat-saat akhir pemilihan, Kılıçdaroğlu memainkan sentimen anti-pelarian bagi menarik sokongan nasionalis di samping menunggang isu berkaitan krisis ekonomi yang dialami Turki sejak 2 tahun kebelakangan ini. Kılıçdaroğlu nekat mahu menghantar pulang jutaan pelarian Afghanistan, Syria dan Pakistan ke negara masing-masing. Gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. En geç 2 yıl içinde. Erdogan dalam pada itu menyifatkannya sebagai ucapan kebencian. Malah menurut Erdogan, jika Kılıçdaroğlu menang pilihan raya presiden, ibarat rakyat memilih pengganas untuk mentadbir. Dan ketika sentimen anti-migran kian memuncak, Erdogan turut berjanji untuk menghantar pulang 1 juta pelarian Syria selepas projek pembinaan 200,000 unit rumah di utara Syria siap. Erdogan juga optimis untuk mengadakan rundingan bersama Syria dengan bantuan Rusia bagi melancarkan usaha menghantar pulang pelarian. Turki menjadi negara yang memberi perlindungan kepada 3.4 juta pelarian sekaligus membuktikan sifat kemanusiaan Erdogan terhadap umat Islam yang tertindas. Turut dimainkan pembangkang krisis ekonomi Turki yang didakwa berpunca dari polisi luar biasa Erdogan yang menetapkan kadar faedah jauh lebih rendah walaupun berdepan kadar inflasi yang tinggi. Sebaliknya, Kılıçdaroğlu terus memperjuangkan ekonomi konvensional dengan kadar faedah tinggi bagi menarik minat pelabur luar. Tragedi gempa bumi Februari lepas mencalarkan sedikit reputasi Erdogan kerana kecuaian terhadap spesifikasi pembinaan bangunan kediaman menjadi punca kepada kematian 50,000 rakyatnya. Erdogan turut berjanji untuk membina 650,000 pangsapuri dengan tempoh pinjaman selama 20 tahun, manakala Kılıçdaroğlu menabur janji untuk memberi perumahan percuma kepada mangsa gempa. Adakah manifesto parti pembangkang mampu menarik undi 85 juta rakyat Turki atau kesetiaan mereka masih utuh kepada presiden 2 dekad itu? Krisis ekonomi, kejatuhan mata wang lira ditambah tragedi gempa bumi yang mempertikai kecekapan pentadbiran Presiden 2 dekad itu dijadikan modal pembangkang untuk memancing undi. Namun hakikatnya ia tidak melunturkan sokongan pengikut Erdogan. Malah beliau menang besar di 8 daripada 11 kawasan terjejas gempa. Ia membuktikan tidak mudah untuk mencalarkan reputasi Erdogan. Undian kepada Erdogan pada pusingan pertama juga banyak disumbangkan oleh penduduk di pinggir bandar, iaitu kawasan yang hanya menyumbang keluaran dalam negara kasar KDNK terendah. Bagi mereka, Erdogan mampu meneruskan legasi kepimpinannya dan menjadikan Turki terus gah di mata dunia. Bahkan nasib golongan terpinggir terus terbela. Tayyip geldi buraya. Yaz sıraları bitti. Hastaneye bedava bakılabiliyorsun. İstediğin her şeyi elde edebiliyorsun. Kılıçdaroğlu geldi mi? Bir daha hastanelerde ücreti vermeden aileni içeriden alamayacak. Türkiye gemisi batarsa dünya sular altında kalır. Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Her ülkeye bir Recep Tayyip Erdoğan gerekiyor. Efendime söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan mazlumdan yanadır, düşkünden yanadır, kimsesizden yanadır. Tabi insan olarak da eksiklikleri de vardır, hataları da vardır. İnşallah onları da düzeltip. Harapan untuk melihat Erdogan kembali ke tampuk kuasa untuk 5 tahun akan datang semakin cerah apabila calon ketiga, Sinan Ogan, yang memperoleh 5.2% undi menyatakan sokongan terhadap Erdogan seminggu lepas. Ia secara kasar menggambarkan kemenangan Erdogan jika penyokong ultra-nasionalis itu memberi undi kepada beliau. Namun ada pendapat mengatakan ada kemungkinan pengundi Ogan akan memilih Kılıçdaroğlu ketika slogan anti pelarian semakin memuncak.
Pilihan raya presiden yang dianggap penting dalam sejarah moden Turki bukan sahaja menentukan hala tuju republik itu, malah amat dinantikan oleh kuasa barat. Jika Erdogan tewas, ia dikhawatiri akan mengancam dunia Islam khususnya dari aspek kemanusiaan. Global Hijrah berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Pusingan kedua pilihan raya Turki memberi manifestasi berbeza apabila peratusan keluar mengundi dijangka lebih tinggi berbanding pusingan pertama yang merekodkan hampir 89%. Bahkan undian luar negara di 73 negara dan di pintu sempadan pula menunjukkan peningkatan. Pencapaian itu membuktikan bahawa rakyat Turki serius untuk memilih calon presiden masing-masing. Jika dilihat kembali keputusan awal yang memihak kepada Erdogan dengan 49.5% undi berbanding Kemal Kılıçdaroğlu 44.9%, peluang untuk melihat kemenangan Erdogan amat cerah. Tapi harapan saya Erdogan akan kekal dan ada kemungkinan juga beliau akan menang malah lebih besar lagi. Kerana track recordnya sangat baik dan kemudiannya dia telah banyak melakukan perubahan yang sangat memanfaatkan rakyat Turki dan dia juga telah terbukti berjaya menyelesaikan permasalahan ataupun segala masalah-masalah rumit rakyat Turki. Masalah ekonomi yang begitu genting suatu ketika dulu dapat diselesaikan dengan tuntas. Jadi banyak juga rakyat Turki yang mengatakan kalau dia boleh buat dulu, dia boleh buat sekarang. Sedangkan Kılıçdaroğlu ni dia berjanji untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi belum tentu lagi kerana belum cukup meyakinkan maksud saya kerana kerana track recordnya belum ada. Erdogan juga berjaya menggagalkan cubaan rampasan kuasa pada 2016. Tambah beliau, perjalanan politik Turki telah berubah di mana calon presiden dan rakyat tidak lagi menjadikan isu konservatif dan sekularisme sebagai perdebatan dominan. Tetapi elemen itu ditampilkan dengan cara berbeza dan tersirat. Kalau kita tengok kempen yang terakhir ini pun, hari-hari terakhir, saya rasa malam terakhir berkempen itu, Erdogan menutup segalanya itu di Hagia Sophia. Dan kita tengok macam mana beliau membaca Al-Quran Al-Karim dan kemudiannya penyokong-penyokong yang di belakang itu bersemangat dan kemudiannya ada doa-doanya. Walaupun itu bukan kempen sebenarnya, itu adalah langkah terakhir memohon doa dalam menghadapi pilihan raya, tetapi siapa yang faham, dia faham. Begitu juga Kılıçdaroğlu pada hari-hari terakhir kempennya, last kali beliau menziarahi makam Mustafa Kemal Atatürk. Itu juga sangat simbolik. Apapun keputusannya, besarlah harapan semua pihak agar presiden yang baru kelak tidak meminggirkan isu kemanusiaan, khususnya nasib umat Islam yang tertindas. Baik, sekian Global Hijrah. Nantikan kupasan berita Islam antarabangsa lain minggu depan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.